Mimi, awak boleh dapat nampak tak skrin? Lepas tu suara saya boleh dapat dengar tak? Jelas je. Okey. Awak okey ke tu? Macam sakit, macam tak berapa sihat je saya dengar. Hmm. Daripada kita pening kepala. Lepas tu saya kena keluar rumah lagi. Sama Sebab lah. pukul 8. Saya semua juga ya sekarang ni sebab dengar cuaca panas. So, sebab baru je tadilah kena. Okey, tak apalah. Lagi asalkan kita dapat buat kelas juga lah untuk hari ni. Okey, jadi hari ni kita akan masuk ke kelas ulang kaji. Oh, dan saya dah terlupa sebenarnya. Minggu lepas awak kata nak minta untuk ajarkan macam mana nak bezakan tiga jenis kata kerja. Sebenarnya masa saya tengah buat, masa saya send soalan ni dekat awak, saya baru je ingat. Lagipun saya ada cakap juga, kita selang-selikan dulu lah. Tak apa, next time, next class nanti kita akan kita akan sediakanlah macam mana untuk awak nak bezakan antara tiga kata kerja transitif, tak transitif berpelengkap tu. Sebenarnya saya baru je ingat masa saya sediakan soalan ni baru je saya ingat. Jadi tak sengaja lah sebenarnya. Tak Tak apa, apa, sir. kita ya. Saya yang tak remind. Saya yang tak remind kat sir. Tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Okey, tak apa. Apapun, okey, kita akan mulakan kelas lah sebab sekarang kita dah menuju ke pukul 9.06. Okey, jadi hari ini kelas kita akan fokuskan kepada bahagian B sajalah. Kenapa bahagian B? Sebab kalau kita bincangkan bahagian A memang sampai ke bulan depan lah baru kita siap. 30 soalan, banyak sangat. Jadi nanti saya akan sendkan awak bahagian A tu nanti awak ulang kaji sendiri aja lah. Okey, sebab saya bagi bahagian B je. Sebab dia soalan dia sikit tapi dia sama dengan bahagian A lah, dia 30 markah. Jadi mungkin awak boleh dapat skor lebih lah in case kalau bahagian A awak tu kurang daripada sekurang-kurangnya 15/30. Sebab kebanyakannya kalau bahagian A ni dia ada bermasalah sikit. Jadi kita pergi kepada bahagian B. Kita cuba untuk skor lebih lah melalui topik-topik yang biasa akan ditanyakan lah setiap kali waktu peperiksaan. Okey, jadi okey, kita terus masuk kepada soalan 31. Okey, so awak dah nampak lah apa soalan yang awak dah dapat dan yang saya dah hantarkan lah waktu kelas semalam. Okey, soalan nombor 31 menyatakan proses pembentukan kata yang dialami oleh perkataan yang bergaris dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 di bawah. Okey, jadi ada 3 ayat di sini. Okey, yang dalam soalan ni, kita highlightkan kepada perkataan-perkataan yang bergaris. Okey. Jadi kita perhatikan pada soalan ayat nombor 1. Okey. Perhilitan. Okey. So saya akan gariskanlah supaya awak boleh nampak. Okay. Walaupun awak ada dapat soalan kan. Okey. Kaki tangan perhilitan sedang berusaha untuk menangkap seekor harimau lain yang masih bebas. So kita highlight di sini perhilitan. Okay, ayat yang kedua, mangsa kemalangan itu mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada semua pihak yang telah membantunya. Orang yang pakar dalam hukum hakam agama saja yang wajar mengeluarkan pendapat tentang kekeliruan itu. Okay, jadi berdasarkan daripada soalan tadi, dia minta kita untuk menyertakan proses pembentukan kata. Okey. Jadi baru je kita belajar pada 2 minggu yang lepas, okey, kita nak macam mana nak kita kena bezakanlah bentuk kata, golongan kata dengan pembentukan kata. Bentuk kata dengan golongan kata. Sebab kedua-duanya tu walaupun dia sama dari segi istilah-istilah dia, perkataan-perkataan dia, tapi dari segi bentuk kejadiannya itu adalah berbeza. Misalnya, okey, penggandaan dengan kata ganda. Kata ganda tu dia adalah satu istilah atau perkataan. Sedangkan penggandaan ia adalah proses di mana ia membentuk menjadi seperti ini. Begitu. Okey. Jadi proses pembentukan kata ada berapa. Jadi kena recall sendirilah. Kena ingatlah proses pembentukan kata itu Okey, jadi pembentukan kata, dia ada kata tunggal. Okey, ada kata tunggal, ada kata terbitan, ada kata majmuk dan kata ganda. Jadi untuk menamakan proses begini,
Okey, kita mesti bermula daripada per. Per. Okey, contohnya, okey, perhilitan. Okey. Okey, proses pembentukan kata tu kita kena jawab dengan awalan dengan imbuhan per. Misalnya, sama ada awak akan jawab penggandaan, pemajmukan, pengakroniman, penggandaan ataupun sebagainya. Okey. Kemudian kita terus tengok soalan di sini. Okey, kaki tangan perhilitan. Okey, ini adalah singkatan. Okey, dengan arti kata lain, perhilitan ni dia adalah akronim. Perhilitan tu kalau tidak silap saya, dia adalah nama penuh Pejabat Perhutanan Malaysia kalau tidak silap saya. Tapi perhilitan ni dia adalah singkatan singkatan ataupun proses pengakronimannya telah dibentuk. Di mana pada nama penuh tersebut telah diambil setiap suku kata bagi membentuk satu perkataan yang boleh kita bacalah. Misalnya perhilitan. Perhilitan tu awak cuba Google lah apa maksud perhilitan. Perhilitan tu dia pejabat perhutanan kalau tidak silap saya. Okey. Tapi dia dibentuk daripada perkataan daripada maksud penuh tersebut. Dia akan ambil setiap satu suku kata tersebut, kemudian dia membentuk menjadi satu perkataan yang boleh kita baca. Jadi kita dah faham nama penuh tersebut, kemudian kita cantumkan. Okey. Pengakroniman ni dia tak semestinya kena ambil setiap huruf terawal. Macam macam contoh apa kan? STR kan? STR tu sumbangan tunai rahmah. Dia akan ambil satu huruf awal di hadapan bagi satu perkataan tersebut. Sumbangan tunai rahmah STR. Jadi dia akan ambil huruf STR tu dia akan cantumlah menjadi satu bentuk perkataan STR tersebut. Okey, so sama jugalah dengan konsep perhilitan ini. Okey. Jadi perhilitan ni proses pembentukannya adalah pengakroniman. Okey, pengakroniman. Kalau dalam bentuk kata, kita panggil sebagai kata akronim. Okey. Jadi sorry, suara saya memang saya tak berapa sihat. Jadi okey, pengakroniman dengan kata akronim, ingat dia adalah berbeza walaupun dia sama perkataan. Cuma dari segi prosesnya tu adalah berbezalah. Bentuk kejadian bagaimana satu kata itu terjadi. Okey. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Mangsa kemalangan itu mengucapkan terima kasih berkali-kali. Berkali-kali kepada semua pihak yang telah membantunya. Okey, yang ni jelas. Ini adalah kata ganda. Okey, sebab kenapa? Sebab kenapa kata ganda? Sebab ada tanda sempang. Ingat kalau kata ganda dia mesti kena ada tanda sempang. Kata ganda itu dia akan jadi salah bila kita tidak tulis sempang pada pertengahan antara dua perkataan tersebut. Tapi kita jangan jawab kita jangan jawab kata ganda sebab kata ganda itu adalah bentuk kata. Soalan ni dia minta proses pembentukan kata. Dia maksudnya itu adalah kita nak macam kita nak terangkanlah bagaimana benda tu boleh terjadi. Jadi kita jangan jawab kata ganda sebab kalau awak jawab kata ganda dia akan salah walaupun perkataan itu adalah betul. Sebaliknya kita jawab adalah penggandaan. Penggandaan. Okey, jadi awak akan dapat satu markah dekat sini. Ayat yang ketiga, sama jugalah hukum hakam. So, penggandaan. So, saya rasa di sini awak tak ada masalah sebab awak dah pernah belajar kan sebelum ni. Masa kelas kita pun awak faham sangatlah. Okay, so, ni tak ada masalah lah. Yang penting awak kena ingatlah, proses dengan bentuk adalah berlainan. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 32. Kita pergi kepada soalan nombor 32. Okey. Soalan nombor 32. Dia bagi dua ayat. Dia masih tidak berpuas hati mengenai keputusan pengadil dalam perlawanan itu. Batu yang dilontarnya mengenai kepala seorang kanak-kanak yang lalu di situ. Okey. Apakah golongan kata bagi perkataan mengenai yang terdapat dalam ayat 1 dan ayat 2? Okey. Okey, yang ni kita kena highlightkan diminta dalam golongan kata. Golongan kata. Bagi perkataan mengenai. Okey, so kita highlightkan lah mengenai pada dua ayat tersebut. Mengenai pada ayat yang pertama kita garis. Supaya kita tak lupa lah. Awak nak bulatkan ke, awak nak gariskan ke, depends pada awak lah. Batu yang dilontarnya mengenai. Okey. So sekarang ni soalan dia nak minta kita untuk
menyatakan golongan kata bagi perkataan mengenai yang terdapat dalam ayat 1 dan ayat 2. Okey. Mengenai sudah jelas dia adalah kata kerja. Kata kerja. Mengenai adalah terbentuk daripada kata dasar dengan imbuhan. Mengenai itu dia terbentuk melalui perkataan kena. Kena tu adalah kata dasarnya yang digabungkan meng dan meng-i, imbuhan meng-i, maka dia akan jadi mengenai. Jadi kalau awak tanya kalau awak jawab soalan sebegini, okey, kalau awak hanya kata kerja saja, okey, kata kerja, awak tak boleh awak tak boleh letak dua jawapan tu dia adalah kata kerja. Walaupun perkataan mengenai itu adalah datangnya daripada kata kerja. Tetapi perkataan ini dia memberikan fungsi yang berbeza. Jelasnya di sini kita tengok pada dua ayat tersebut. Okey. Kita tengok pada ayat yang pertama. Dia masih tidak berpuas hati mengenai keputusan pengadil dalam perlawanan itu. Okey. Dia kata kerja, tetapi kalau kata kerja dia mesti kena ada objek selepas kata kerja tersebut. Dia kena ada objek. Objek tu dia mesti dalam objek yang fizikal. Faham tak? Macam contoh kan. Saya menendang bola. Okey, bola. Bola tu adalah objek selepas kata kerja. Tetapi pada ayat yang pertama ini, okey, selepas perkataan mengenai, frasanya adalah keputusan pengadil dalam perlawanan itu. Jadi tidak ada objek pada selepas kata kerja tersebut. Okey. Jadi, kalau awak jawab ini adalah kata kerja, akan salah lah. Dia akan jadi salah. Walaupun mengenai itu dia adalah terbentuknya daripada perkataan kena digabungkan dengan imbuhan men dan i. So, salah. Kita berbalik semula, soalannya adalah golongan kata. Okey, golongan kata, jawapan kita mesti terdiri daripada antara kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Kata tugas ni dia ada pelbagai lagi. Kata tugas ni diterbahagikan kepada beberapa seperti kata sendi nama, kata hubung, kata nafi, kata bantu dan sebagainya. Okey. Jadi seperti juga pada nombor 31 tadi, bezakan antara proses pembentukan kata dengan golongan kata. Yang ini kita pernah ulang kaji semula kan pada kelas yang pertama itu. Jadi minta kena membezakanlah. Dan untuk mengetahui pembezaannya, kita boleh lihat pada ayat tersebut. Sebab setiap ayat yang diletakkan dalam perkataan tersebut memberikan maksud yang berbeza. Okey. Jadi pada ayat nombor 1 tersebut, okey, dia masih tidak berpuas hati mengenai keputusan pengadil dalam perlawanan itu. Okey. Tak ada objek selepas kata kerja. Okey, jadi jawapan kita jawapan kita dia ada dua. Dia ada dua. Sama ada awak akan jawab dia sebagai kata tugas atau kata sendi nama. Jadi ini adalah jawapannya. Okey. Awak jawab kata tugas, awak dapat 1 markah. Awak jawab kata sendi nama, awak dapat 1 markah. Golongan kata, dia tak ada sebutkan kata sendi nama, tapi dia sebutkan kata tugas. Makanya kata tugas tu, dia adalah salah satu daripada 4 penggolongan kata. Kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Okey. Kenapa jawapannya adalah kata sendi nama? Kata sendi nama, kalau kita ikut dalam golongan ini, dia tidak semestinya kena ada di, ke, pada dan sebagainya. Perkataan mengenai ini juga dia boleh menjadi pengganti kepada kata sendi nama. Okey, kalau ikutkan, mengenai itu asalnya adalah terhadap. Makanya dia akan jadi, dia masih tidak berpuas hati terhadap keputusan pengadil dalam perlawanan itu. Tapi, dia perkataan terhadap itu, dia digantikan dengan perkataan mengenai. Mengenai kalau dalam maksud, bagi konteks ayat ini, mengenai itu menjurus kepada sebab-sebab. Sesuatu
peristiwa itu. Ya. Jadi itu sebab kenapa jawapannya adalah kata sendi nama ataupun kata tugas. Kenapa kata tugas atau kata sendi nama dua jawapannya adalah betul? Kerana kata sendi nama itu adalah di bawah kata tugas. Okay? Alright. Nanti kalau awak tak faham, nanti awak tanya baliklah sebelum kita akan tutuplah kelas kita ya. Okay. Awak pun saya akan teruskan saja dulu. Okay. Okay. Ayat yang kedua. Batu yang dilontarnya mengenai kepala seorang kanak-kanak yang lalu di situ. Okey, yang ini kita jawapan kita adalah kata kerja. Kenapa kata kerja? Sebab selepas kata kerja ada objek. Ya. Jadi ingat kalau dalam kata kerja, asas bagi menulis ayat kata kerja atau frasa kerja, selepas kata kerja mesti kena ada objek. Dengan arti kata lain mesti ada subjek, kata kerja, objek. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil SVO. SVO standing for subject, verb, object. Faham Jadi sama jugalah halnya dengan ayat ni lah. Dalam kata kerja ni mesti ada basic dia lah. Mesti kena ada subjek, mesti kena ada kata kerja dan mesti kena ada predikat. Subjek kata kerja tu dia masuk dalam bahagian predikat. So jadi ayat kedua ni adalah jawapannya kata kerja. Okey, kata kerja. Okey, so itu adalah jawapannya. Okey, kita teruskan pergi kepada soalan nombor 33. Okey. Okey, 33. Okey. Gambar aja ni dia ada diisikan kata tanya, Q, kata perintah, kata pangkal ayat dan kata seru. Okey, so ada di label. Jadi P ni dia terbahagi kepada 5 kata tanya, Q, kata perintah, kata pangkal ayat dan kata seru. Okey. Jadi adakah anda masih ingat lagi apakah maksud praklausa dengan praklausa? Okey, dengan sekejap saya buka buku praklausa dengan sekejap okey. Okey, praklausa dengan prafrasa. Ya. Praklausa atau prafrasa. Praklausa dengan prafrasa dia di bawah kata tugas. Jadi kata tugas ni yang terbahagikan kepada 17 jenis. Okey, saya bacakan dalam buku saya. Okey. Kata tugas ni dia dijeniskan kepada 17 jenis. Salah satunya adalah kata tanya, kata perintah, kata pangkal ayat dan kata seru. Daripada 17 jenis tu ia dibahagikan kepada 4. Okey, dia ada 4 Ada 4. Pertama adalah kata penyambung ayat, praklausa, prafrasa dan kata pasca frasa serta kata pasca kata. Tapi kalau saya tak pastilah kalau dalam buku awak dia terangkan adakah konsep ni sama ataupun macam mana. Kalau kita pergi kepada kata praklausa kalau kata praklausa dia terdiri daripada kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Sementara kalau kedua kata prafrasa dan kata pasca frasa. Okey. Jadi daripada 9 kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemberi, kata sendi nama, kata arah, kata bilangan, kata adverba. Okey, so itu adalah 9 je lah. Okey. Kemudian yang ketiga adalah kata Okay, yang ketiga kata pasca kata. Ini lebih ke ni yang ada nyah dengan ada nyah lah. Dia membawa maksud sebagai kata penekan dan kata pembenda. Kalau kata pasca kata ni dia ada satu je iaitu nyah. Okey. Okey, dan itu sajalah. Jadi kita highlightkan di sinilah. Okey, so dia ada 4
4 kriteria ada di sini yang kita perlu kena tahu. Yang pertama, kita ada kata penyambung ayat. Okay, yang kedua adalah, yang kita coba kita kecilkan dulu kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrasa, kata pascakata. Prafrasa dan kata pascakata. Oke. Untuk ingat 4 nih, ini 4 kriteria nih dia di bawah kata tugas. So maksud dia kalau dalam gambar aja nih kan, kata tanya, kata perintah, kata panggilan, kata seru dia adalah di bawah kata tugas. Tapi di bawah kata tugas ini dia ada 4. Ini kalau dalam buku saya dia ada 4 ya. Yang inilah 4 kriterianya. Oke. Di sini untuk ingat semua benda ni kita kena hafal lah apakah jenis-jenis dia. Memang tak ada cara lain lah, memang kita kena hafal lah. Kalau kata penyambung ayat, apa contoh dia, kata apa. Okay? Kalau kata praklausa, contohnya apa. Kalau kata penyambung ayat tu dia biasanya dia merujuk kepada kata hubung. Kata hubung dia ada terbahagi kepada 2. Ya? Kata hubung gabungan dan juga kata hubung pancangan. Kalau kata praklausa, dia terdiri daripada kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar, dan kata pangkal ayat. Dan seterusnya lah. Yang ini awak kena recall balik lah. Ini je yang saya boleh terangkan secara ringkas lah. Okey, kita rujuk semula dekat sini. Okey, ini merujuk kepada pembahagian praklausa. Tadi saya dah sebut kata praklausa terdiri daripada kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar, dan kata pangkal ayat. So P merujuk kepada kata praklausa. Kenapa kata praklausa? Awak tengoklah dekat gambar aja tu. Dia maksud dia apa? P tu dia membahagikan kepada beberapa. Ya? Dia membahagikan kepada beberapa. So, merujuk kepada kata praklausa. So, itulah jawapan dia, praklausa. P itu adalah kata praklausa. Sementara Q adalah kata pembenar. So, itulah jawapan dia. Okey. Okey, kata pembenar. So, dah settle ini adalah jawapan dia. Okey, kita pergi seterusnya kepada soalan nombor 34. Okey. Sorry, kita ada satu lagi soalan. Bina satu contoh ayat yang menggunakan kata Q. Tadi kita dah jawab, kata Q tu adalah merujuk kepada kata pembenar. Kalau kata pembenar, dia mesti antara contoh dia adalah benar dan betul. Selain itu juga awak boleh menggunakan perkataan ya. Tapi jangan guna perkataan tidak sebab ini adalah kata pembenar. Pembenar tu maksudnya adalah benda yang betul. Jadi awak kena gunakan kata pembenar di contohnya ya, benar dan betul. Okay, jadi awak buat apa-apa ayat sajalah. Pastikan penggunaan kata pembenar awak tu adalah betul. Ya. Contohnya, okey, saya bagi satu contoh lah untuk awak nak memahamkan lagi kan. Ya, saya datang lewat tadi. Titik. So ayat sebegini dia diterima sebab ada perkataan ya. Ya tu adalah contoh daripada kata pembenar. Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan suatu pernyataan atau kesahihan tentang sesuatu. Contohnya adalah ya, benar, betul. Jadi awak boleh masukkan ataupun gunakan ataupun tulis ayat antara menggunakan 3 perkataan, ya, benar atau betul. Kalau penggunaan awak betul dalam ayat yang awak tulis tu, maka awak akan dapat markah. Contohnya ini. Okey? Okey. Jadi kita dah siap dah jawab untuk soalan nombor 33. Okey. Selanjutnya kita pergi kepada soalan nombor 34. Okey. Berikan makna imbuhan pada perkataan yang berhuruf condong dalam ayat-ayat di bawah. Tuan rumahnya akan memberi pembakar roti yang baharu. Okey, saya gariskan pembakar roti.
kesengsaraan itu sudah tidak tertanggung olehnya lagi. So yang di highlightkan tu tertanggung, tapi tertanggung dia tak dicondongkan. Dia typo buku ni tertanggung tertanggung. Okay, so kita dah dapat perkataan yang telah ditambahkan imbuhan. Merujuk kepada ayat A, tuan rumahnya akan memberi pembakar roti yang baharu. Kenapa pembakar roti? Sebab ada imbuhan pem. Pembakar roti. Kata majmuk. Kalau kita cuba pisahkan, pembakar tambah dengan roti, okay, dia tak ada makna lah kan? Dia tak ada makna. Makanya dia harus dicantumkan supaya menjadi satu maksud yang boleh diterima lah. Pembakar roti. Pem. Pem tambah dengan bakar sama dengan pembakar. Okay, saya bagi inilah. Okay. Pembakar tu dia adalah hasil daripada pem tambah dengan bakar. Okay. So itu adalah kata imbuhan pem. Setiap pada kata imbuhan tersebut, masing-masing memberikan maksudnya yang tersendiri. Ya. Jadi untuk kata imbuhan ni, ini awak kena mengetahuilah dari segi fungsi-fungsinya. Okey? Dari segi fungsi-fungsi tersebutlah. Misalnya kalau pem tu dia membawa maksud apa? Dia membawa maksud membawa maksud kata kerjalah, iaitu bukan. Dia membawa maksud kepada alat. Okey? Jadi bila digabungkan, kata akarnya itu adalah, kata dasarnya adalah bakar. Bakar tu kita tahu, bakar ni dia adalah kata kerja kan. Tapi kalau ditambahkan dengan pem, imbuhan awalan pem, dia akan jadi pembakar. Pembakar tu dia sudah menghasilkan satu maksud yang baharu. Maksudnya adalah, maksudnya adalah sesuatu alat. Satu alat untuk melakukan sesuatu. Semua kata imbuhan yang terdaftar dalam bahasa Melayu, semuanya membawa maksud yang tersendiri. Untuk mencari maksud-maksud bagi setiap kata imbuhan, awak kena rujuk pada nota kata terbitan. Kata terbitan. Semuanya ada diterangkan dari segi setiap maksud pada kata nama tersebut. Ya. Okay. Yang kedua, kesengsaraan itu sudah tidak tertanggung olehnya lagi. Okey. So ada tertanggung. Tertanggung. Tertanggung tu maksudnya dalam kata dasar apa? Ter. Imbuhan awalan. Ter tambah dengan tanggung. Dia akan jadi tertanggung. Dia akan jadi tertanggung. Tanggung tu dia adalah kata dasar. Yang membawa maksud kepada apa? Dia macam merujuk kepada sesuatu perbuatan lah. Macam dia maksud dia sanggup atau tidak. Macam tu. Tanggung tu maksud dia sanggup ataupun tidak. Kalau ditambahkan dengan ter tambah dengan tanggung, dia maksud dia akan jadi dia macam dipaksa lah. Dipaksa untuk menanggung ataupun dipaksa untuk menerima suatu kesan yang tidak dimaukan. Kita tengoklah pada konteks ayat tersebut. Kesengsaraan itu sudah tidak tertanggung olehnya lagi. Maksudnya dia tidak sanggup lagi untuk terseksa. Setiap kata imbuhan ada maksud dia. Bila digabungkan dengan kata akar, kata dasar, sama lah kan kata akar kan. Kata akar atau kata dasar, dia akan menjadi satu maksud yang baharu. Maksud asal, bila dia ada maksud dia kan. Ada maksud asalnya kan. Tapi kalau digabungkan dengan kata imbuhan, dia akan menjadi satu maksud yang baharu lagi. Ya, jadi untuk soalan nombor B ni kita jawab keupayaan ataupun awak boleh jawab perbuatan lah. Sama saja. Untuk makna imbuhan ni, awak tidak semestinya jawapan yang awak akan tulis ni, macam yang saya tulis ni kan, awak kena rujuk pada buku. Maksudnya awak tak semestinya lah kena cedok jawapan tu daripada buku. Awak boleh buat maksud awak sendiri. Yang penting awak fahamkan maksud kata, setiap pada kata imbuhan sama ada awalan,
sisipan, akhiran tu adalah betul. Kalau awak salah faham tentang maksud semua jenis kata imbuhan, awak tidak akan dapat memberikan maksud yang sebeginilah. Tidak semestinya awak kena tengok buku yang awak nak cari maksud dia apa. Per tu maksud dia apa? Sisipan EL tu maksud dia apa? Contoh macam tu kan. Tidak semestinya awak kena tengok pada buku. Awak boleh buat jawapan awak sendiri. Yang penting awak faham pembentukan kata akar dengan kata imbuhan ni maksud dia apa. Pem tu maksud dia apa. Ter tu maksud dia apa. Ber tu maksud dia apa. Pen-an tu maksud dia apa. Semualah. Semua ada maksud. Ya. Ada maksudnya tersendiri. Nanti awak tengok dekat buku lah. Ataupun saya akan hantar sendirilah. Dekat buku ni awak akan tengoklah contoh-contohnya. Okey. So 34 kita dah selesai. Okey, so sekarang kita pergi kepada soalan nombor 35. Sekejap saya nak minum sekejap. Okey, kita sambung soalan nombor 35. Okey. Jenis binaan frasa. Okey, ini kita dah masuk dalam topik sintaksis. Okey. So, kalau awak ada buku, awak rujuk tentang frasa. Okey, frasa. Okey, frasa. Okey. Okey, saya baca ikut dalam buku saya lah. Okey. So, soalan 35 ni jenis binaan frasa dia terbahagi kepada dua. Okey, X dan Y. Y dia ada diberikan maksud. Y itu maksud dia adalah tidak mempunyai unsur yang dapat menjadi inti atau penerang. Okey, sekejap. Okey, kita sambung semula. Okey, soalan 35. Jenis binaan frasa dia terbahagi kepada dua, X dan Y. Okey, X dan Y. Y itu maksud dia adalah tidak mempunyai unsur yang dapat menjadi inti atau penerang. Okey, saya baca dalam buku saya. Okey, dalam bahasa Melayu terdapat 4 frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. So kalau frasa ni awak mesti ingat ada 4 ada 4. Okey, 4 jenis 4 jenis frasa. Kita sebut sebagai 4 jenis lah. 4 jenis frasa. Yang pertama kita ada frasa nama, frasa kerja, okey, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, frasa sendi nama. Okey. So, kita sekejap Okey, saya harap awak nampak lah. Nanti awak akan awak boleh copy lah kan. 4 jenis frasa ada yang saya dah nyatakan tadi lah. Okey. Okey. Daripada 4 tersebut, dia dibahagikan kepada 2 jenis binaan frasa. Okey, antara 4 dia digolongkan kepada 4 lagi. Maksud saya 2. Satu adalah frasa endosentrik. Okey, dan kedua adalah frasa exosentrik. Exosentrik dengan endosentrik. Okey. Contoh frasa apakah maksud endosentrik? Okey. Frasa endosentrik ini contohnya adalah frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Jadi Jadi kalau frasa endosentrik ni dia mesti hanya 3 saja. Okey, frasa nama, frasa kerja dengan frasa adjektif. Kalau awak jawab frasa sendi nama, kalau soalan tu ditanya, apakah contoh frasa endosentrik? Awak jawab frasa sendi nama. Salah lah. Sebab jawapan awak mesti terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan juga frasa adjektif. Frasa endosentrik itu adalah frasa sendi nama. Dia bersifat exosentrik sebab frasa yang tidak mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. Contoh, frasa sendi nama yang menunjukkan sifat exosentrik adalah di sekolah. Okey, tidak ada inti bagi di sekolah kerana di sekolah tidak membawa sebarang maksud. Dia mesti kena ada ayat lain yang boleh dapat melengkapkan maksud secara
keseluruhannya. Contoh, frasa sendi nama kan, di sekolah kan. Kalau kita tambahkan, saya belajar di sekolah. Ada intinya. Intinya adalah belajar. Kalau kita sebutkan di sekolah, mesti kita akan otomatik cakap belajar kan. Nah, itulah intinya. Okey. Jadi, ingat frasa endosentrik dia ada 3 3. Frasa nama, salin siap-siap Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif. Kalau eksosentrik adalah frasa sendi nama. Okey, so kita berbalik semula kepada soalan nombor 35 tadi. Jenis binaan frasa. Okey, dia ada 2, X dan Y. So kita terus jawablah. Okey, X tu stand for frasa endosentrik. Tapi kalau awak jawab frasa exosentrik pun tak ada masalah je. Tak ada masalah. Yang penting jawapan awak mesti betul lah. Susunan dia tak semestinya awak ikutlah dalam buku. Yang penting jawapan awak adalah betul. Okey, frasa endosentrik, frasa exosentrik. Okey. Okey, so inilah jawapannya ya. Okey. Okey, so sekarang kita pergi kepada soalan B. Bina satu ayat yang mengandungi jenis binaan frasa Y. So, jenis binaan frasa Y merujuk kepada frasa exosentrik. Yang ni, exosentrik, Y. Merujuk pada ini. Jadi, awak kena buat satu ayat. Ingat exosentrik ni hanya terdiri daripada frasa sendi nama sahaja. Frasa sendi nama tu adalah satu sebahagian ayat yang terdiri daripada kata sendi nama. Sama ada di, ke, pada dan sebagainya. Yang penting awak tahulah maksud contoh kata sendi nama tu apa. Kalau tidak memang awak bermasalah lah dekat situ. Kalau awak tak tahu apa contoh kata sendi nama jadi untuk menjawab soalan ini awak boleh tulis apa saja ayat yang awak nak tulis. Tapi pastikan penggunaan kata sendi nama tu adalah betul. Kalau salah, tak dapatlah satu markan ni. Tak dapatlah awak satu markan ni Okey. Jadi, kita buat satu contoh ayat lah. Okey. So saya letakkan satu contoh. Mereka ke Sabah. Titik. Okey. So di sini ini ayat. Ayat ni dia adalah exosentrik. Exosentrik tu dia mesti hanya terdiri daripada frasa sendi nama. Okey. Jadi kalau kita pisahkan mereka, mereka ke Sabah, kita ambil frasa sendi nama iaitu ke Sabah saja sebab ke tu adalah kata sendi nama. Jadi kita tak perlu nak cantumkan kalau dia minta kita berikan satu contoh frasa sendi nama. So awak jawablah ke Sabah, di sekolah, pada tengah hari dan sebagainya. Yang penting mesti ada kata sendi nama. Okey? So, itulah untuk soalan nombor 35 ini. Mereka tu buanglah kan, sir? Kiranya ke Sabah saja. Mereka tu adalah kata nama. Kira Kata buang? ganti. So, mereka tu buang. Sebab kita nak highlightkan kepada frasa sendi nama. Kenapa frasa sendi nama? Sebab frasa exosentrik tu adalah terdiri mesti frasa sendi nama saja. Frasa sendi nama mesti terdiri daripada kata sendi nama. Di, kepada, semualah apa-apa kata sendi nama. Yang penting penggunaan awak tu mesti betul. Okay. Jadi frasa endosentrik, exosentrik ni awak kena endo dia ada 3, exo tu dia ada 1 saja. Yang daripada 4 jenis frasa tu dia dibahagikan kepada 2 jenis binaan. 4 jenis frasa, jenis binaan frasa adalah berlainan istilahnya. Sekaligus ia juga membawa maksud yang berlainan. Jadi jangan salah jawab. Kalau awak terjawab soalan ni, awak kata kata sendi, kata nama, kata kerja pada X, lepas tu Y, kata sendi nama, salah lah. Sebab soalan ni dia nak minta kita untuk menyatakan jenis binaan frasa, bukan jenis frasa. Jenis frasa, jenis binaan frasa adalah berlainan. Jadi highlightkan siap-siap. Ya, berlainan tu. Okey. So, kalau tak ada apa-apa kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan nombor 36 ini.
Oke, soalan nomor 36. Oke, kita terus direct kepada soalannya lah. Soalannya. Oke, soalan yang berikut berdasarkan petikan di atas. So, soalan ni yang ditanya ni mesti merujuk pada petikan ini. Yang awak dah baca lah. Saya tak pasti awak ada jawab atau tak, tapi kita cuba selesaikanlah benda ni. Okey. Soalan yang pertama, nyatakan bentuk ayat bagi ayat pertama. Bagi ayat yang pertama. Okey. So, kita ayat pertama, macam mana kita nak baca? Okey. Kita petikan ni, kita kena pecahkan kepada 3 ayat. Ya. Kalau awak masih ingat lagi, satu ayat tu dia akan menjadi satu ayat apabila ada berakhir tanda nokta. Okey, so kita tengok sebagai contoh. Filem ialah hasil garapan pelbagai seni mengenai budaya masyarakat. Titik. So kita pecahkan menjadi ayat yang pertama. So ayat yang pertama tu merujuk kepada filem ialah hasil garapan ... yang ni Yang ni. Okey. Kita tengok pada soalan kedua pula. Nyatakan ragam ayat yang membina ayat kedua. Okey, ayat kedua dia bermula daripada cetusan pemikiran, pengarah dapat dikutip daripada pembikinannya. Titik. So kita pecahkan ayat kedua. Okey. Okey, lepas tu ayat yang ketiga pada soalan C itu adalah sama ada cerita itu benar atau hayalan. Filem bercerita tentang kehidupan manusia. So itu adalah ayat yang ketiga. Jadi daripada satu petikan ni, kita dah pecahkan 3 ayat. So kita hasil pemecahan tadi kita tulis dalam satu ruangan lah. Okey. So ayat yang pertama tu kita tulis. Okey, pertama ayat pertama ini kita kecilkan Okey. Filem ialah hasil garapan pelbagai seni mengenai budaya masyarakat. Okey, itu ayat yang pertama. So kita pecahkan kepada ayat yang kedua pula. Okey, ayat kedua adalah cetusan pemikiran pengarah dapat dikutip daripada pembikinannya. Okey. Ayat ketiga. Ayat ketiga sama ada cerita itu benar atau apa itu tadi? Cerita benar atau saya tengok dekat buku. Cerita benar atau khayalan. Okey. Filem bercerita tentang kehidupan manusia. Okey. So kita dah pecahkan 3 ayat 3 ayat ni kita panggil sebagai ayat tunggal. Ayat tunggal. Ayat majmuk. Okey, kalau ayat okey, daripada pecahan tadi tu, semua tu kita kira sebagai satu ayat tunggal. Ayat tunggal ni dia tidak menerima sebarang kata majmuk bagi mencantum 2 ayat menjadi satu. Faham Okey, jadi pada soalan A tersebut, tadi kita dah pecahkan dan jawapan kita adalah merujuk kepada kata tunggal. Ayat tunggal. Ayat tunggal ni adalah yang tidak menerima apa-apa pun. Termasuklah kata majmuk. Jadi dia akan jadi satu sajalah. Macam yang kita dah pecahkan ni, 3 ni. So 3 ayat ni adalah merujuk kepada ayat tunggal. Yang tidak menerima kata majmuk. Bila menerima kata majmuk, dicantumkan antara ketiga-tiga ayat tersebut, itu bukan dipanggil sebagai kata majmuk ayat tunggal lagi. Sebaiknya dipanggil sebagai ayat majmuk. Okey. Jadi kita dah syarah. Ayat yang pertama adalah ayat tunggal. Nyatakan ragam ayat yang membina ayat yang kedua. Ragam ayat. Ragam ayat, awak mesti ingat ragam ayat tu adalah merujuk kepada ada 2 sama ada ayat aktif, ayat pasif. Itu je. Saya rasa awak tak ada masalah pun kan? Apa maksud ayat aktif dan ayat pasif?
Kalau secara asas, ayat aktif adalah subjek dan predikat. Kalau ayat pasif diterbalikan, predikat tambah dengan subjek. Jadi kita tengok pada ayat yang kedua. Nyatakan ragam ayat yang membina ayat kedua. So kita tengok pada ayat kedua yang kita dah pecahkan tadi. Cetusan pemikiran pengarah dapat dikutip daripada pembikinannya. Okey, jadi telah dipasifkan. Okey, telah dipasifkan, makanya dia akan jadi ayat pasif. Okey, kita cari di mana apa dia? Kita cari predikat dan kita cari di mana objeknya itu. Okey. Okey, cetusan pemikiran pengarah dapat dikutip daripada pembikinannya. Dia akan jadi pembikinannya itu dapat dikutip daripada cetusan pemikiran pengarah. Jadi kita pasifkan ayat tersebut. Okey. Jadi mesti secara asas dia dalam satu ayat tu ada subjek dan juga predikat. Itu ayat aktif. Kalau ayat pasif yang telah diterbalikkan lah. Ayat predikat dulu baru objek. Ya, baru objek. So kalau daripada ayat nombor 2 tersebut, dia telah dipasifkan, iaitu pembikinannya itu dapat dikutip daripada cetusan pemikiran pengarah. Okey. Jadi kita jawab di sini ayat ragam ayat pasif atau ayat pasif. Okey, so itu adalah jawapannya. Sekejap. Tak apalah, nanti awak boleh baca sendirilah. Saya tak tahu macam mana settingkan ni. Okey, tak apa. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, apakah susunan konstituen ayat bagi ayat ketiga? Okey, kita tengok pada ayat ketiga yang telah kita pecahkan tadi. Sama ada cerita itu benar atau khayalan, filem bercerita tentang kehidupan manusia. Okey, kalau susunan konstituen ayat, okey, dia ada 2. Okey, dia ada 2. Okey. Konstituen ayat ada 2. Ayat biasa, ayat songsang. Okey. Ayat biasa dan juga ayat songsang. Konsep dia sama juga seperti ayat aktif, ayat pasif. Cumanya untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif ada beberapa perubahan yang perlu ditukarkan. Dari segi kata kerja, kata ganti nama, imbuhan yang akan diubah. Sementara kalau konstituen ayat ni sama ada ayat biasa atau ayat songsang, dia tidak akan ditambah atau dikurang sama sekalipun. Ya. Jadi kita tengok pada ayat yang ketiga, sama ada cerita itu benar atau khayalan, filem bercerita tentang kehidupan manusia. Jadi dia telah disongsangkan. Sepatutnya filem bercerita tentang kehidupan manusia, sama ada cerita itu benar atau khayalan. Okey. Jadi ini adalah jawapan dia. Kita jawab susunan songsang. Susunan songsang. Jangan jawab ayat sebab dia tak minta pun ayat. Dia kata susunan. Jadi awak mesti jawab susunan jugalah. Letakkan perkataan susunan itu. Okey. So kita terus pergi kepada soalan nombor 37. Okay. Soalan nombor 37. Sayur dan ikan yang dijual di gerai baharu itu sungguh segar dan murah. Okey, soalannya adalah nyatakan 2 jenis ayat majmuk yang membentuk ayat di atas. Okey. Okey, jadi kalau ayat majmuk ni, okey, mesti dia ada terdiri daripada berapa ayat majmuk. Ya, kita tengok bentuk ayat. Okey. Okey, kalau ayat majmuk ada 3 dia dibahagikan kepada 3. So yang pertama adalah ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk campuran.
Oke, saya bacakan secara ringkas ya. Kalau ayat majmuk gabungan, oke, dia menggunakan kata hubung. Sama ada dan, di, atau, dan, atau, tetapi, sebaliknya. Oke. Kalau ikut dalam buku saya, oke, ayat majmuk gabungan, dia ada 4 jenis gabungan. Oke. Sama ada susunan faktanya secara berurutan, yang menggunakan kata hubung dan, lalu, lagi, serta, sambil, dan sebagainya. Susunan faktanya bertentangan, atau, tetapi, sebaliknya. Susunan fakta menunjukkan pilihan, atau, dengan menggunakan kata hubung berpasangan, lebih baik daripada, baik maupun, sama ada, atau. Ya. So, itu ayat majmuk gabungan. Kalau ayat majmuk pancangan, oke, ayat majmuk pancangan, oke, dia dipecahkan lagi kepada 3. Ayat majmuk relatif, komplement, keterangan. Kalau relatif tuh dia menggunakan yang. Oke. Kalau ayat majmuk pancangan, komplement, dia menggunakan bahwa, untuk, agar, supaya. Oke. Lepas itu ayat majmuk keterangan, dia macam mana cakap setiap satu jenis-jenis ayat majmuk keterangan dia ada menggunakan kata hubung tersendiri. Contohnya, ayat keterangan musabab yang menerangkan sebab berlakunya suatu kejadian atau perbuatan. Kata hubung yang boleh digunakan untuk ayat keterangan musabab ialah kerana, lantaran, oleh sebab itu. Kalau ayat keterangan akibat, hingga, sehingga. Okey, dan sebagainya lah. Nanti saya akan send lah. Okey, ataupun kalau awak nak rujuk buku pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau ayat majmuk campuran, dia menggabungkan ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk pancangan. Okey, so itu secara keseluruhannya lah. Okey, so kita balik semula kepada soalan nombor 37. Okey, soalan nombor 37 nyatakan 2 jenis ayat majmuk yang membentuk ayat di atas. So kita perhatikan pada ayat yang disertakan lah. Ya, ayat yang telah disertakan. Okey, di sini kita boleh dapat pecahkan kepada beberapa ayat tunggal. Kepada beberapa ayat tunggal di sini. Okey. Jadi jawapan awak mesti terdiri daripada ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan, ataupun ayat majmuk campuran. Ya, ayat majmuk campuran. Okey. Jadi di sini dia banyak bermain dengan kata-kata hubung lah. Dan untuk memahamkan konsep setiap satu ini, so tentunya kita kena merujuk kepada contoh-contohnya. Dan contoh-contoh tu kita boleh tengok dalam nota lah. Okey. So kita jawab straight sajalah Okey. Yang pertama ayat majmuk gabungan. Okey, ayat majmuk gabungan. Sebab di sini kenapa ayat majmuk gabungan? Sebab kenapa dia tak boleh setting ni? Okey, kenapa ayat majmuk gabungan? Sebab dia menggunakan kata hubung dan. Dia menggunakan kata hubung dan. Sudah semestinya bila kita buang perkataan dan, ia akan dipecahkan lagi kepada beberapa kata yang telah tergantung maksud dia. Okey. Contohnya kan, sayur dan ikan yang dijual di gerai baru itu sungguh segar dan murah. Cuba kalau kita buangkan perkataan dan yang saya bulatkan ini, okey, dia akan jadi 2. Sayur dan ikan yang dijual di gerai baru itu sungguh segar. Sayur dan ikan yang dijual di gerai baru itu sungguh murah. Tapi bila digunakan kata hubung dan, dia akan menjadi segar dan murah. Kita jangan buang perkataan dan pada 2 objek ni sebab kalau kita buang tak ada makna lah. Jadi kita tak tahu apa yang kita nak sampaikan. Macam tu. Okey. Jadi mesti biasanya frasa untuk ni ayat majmuk gabungan dia mesti terdiri daripada frasa
frasa kerja lah gitu. Biasanya frasa kerja. Macam yang inilah yang saya bulatkan nih. Oke. Yang kedua adalah ayat majmuk pancangan relatif ataupun ayat relatif. Oke. Soalan kedua ayat majmuk pancangan relatif. Ya, ataupun kita jawab ayat relatif. Sama juga lah dengan soalan nomor 1 tadi Awak boleh jawab ayat majmuk gabungan ataupun ayat gabungan. Nah, tak ada masalah. Oke. Kenapa ayat relatif? Sebab ada perkataan yang. Yang itu adalah contoh daripada ayat penggunaan yang menghubungkan ayat majmuk relatif. So, yang itu adalah relatif. Ya, relatif. Oke. Jadi kita dah jawab soalan A. Seterusnya kita pergi soalan B. Oke. Soalan B, tulis 2 ayat yang terkandung dalam ayat di atas. Oke. So, ayat di sini adalah ayat majmuk yang telah dicantumkan menggunakan kata hubung dan menggunakan kata hubung. Jadi kita boleh pecahkan kepada beberapa ayat tetapi masih lagi ada maksud. Ada maksud. Okey, so kita bagi tulislah. Okey. Yang pertama kita boleh tulis sayur dijual di gerai baharu itu. Okey, so titik. Kita boleh tulis lagi ayat kedua. Ikan dijual di gerai baharu itu. Okey, yang ketiga sayur sungguh segar. Yang keempat, ikan sungguh segar. Okey, jadi kita dah pecahkan kepada ayat tunggal. Ayat tunggal ini sebelum dicantumkan menjadi satu ayat yang baru. Okey, tapi soalan ini dia minta kita untuk tulis 2 lah. Tapi kita bagi 4. So, awak tulislah mana-manalah awak pilih. Tapi mesti berdasarkan daripada ayat dalam soalan nombor 37 ni. Ya. Okey, so kita terus pergi kepada soalan nombor 38. Okey, soalan nombor 38. Okey. Soalan berdasarkan daripada proses penerbitan ayat. Bina satu ayat yang mengandungi proses-proses yang berikut. Yang pertama, penyusunan semula melalui ayat songsang dan peluasan melalui komplementasi. Jadi mesti ada satu ayat yang menggabungkan 2 proses ini. Okey. Tapi sebelum itu kita akan tengoklah apakah yang dimaksudkan dengan penyusunan semula melalui ayat songsang dan peluasan melalui komplementasi. So kita berbalik semula kepada nota kita lah. Okey, sekejap Sekejap. Okey, sekejap Tengah loading sekejap. Proses penerbitan ayat. Okey, so kita tengok pada yang pertama penyusunan semula melalui ayat songsang. So kita tengoklah konsep dia dekat sini Okey. Tidak ada untuk memahamkan formula-formula untuk memahamkan setiap jenis proses penerbitan ayat, kita akan banyak merujuk kepada contoh. Okey, dia tidak ada formula yang tertentu
Tidak ada formula yang tertentu untuk menentukan. Tetapi di sini mungkin kita boleh dapat kita boleh dapat tengok pada ayat asal dan juga ayat yang telah diterbalikkan. Okey. Yang ini yang telah disusunkan semula. Yang masih lagi membawa satu maksud yang baru. Okey. Sebenarnya untuk yang penyusunan semula melalui ayat songsang kan, dia penyusunan semula ni, awak kena faham penyusunan semula adalah kita nak aturkan semula. Tetapi tidak membawa maksud yang baru. Mesti kita kena kekalkan maksud yang sedia ada. Faham tak? Jadi maksud dia, kita boleh ubahkan dari segi beberapa perkataan, tetapi kita masih lagi kekalkan maksud yang baru. Okey. Penyusunan semula melalui ayat songsang. So kita tengok yang apa contoh dia. Okey, yang pertama, rombongan pelancong itu pergi ke pusat membeli belah. Okey. Kita highlightkanlah. Okey. Okey. Merah. Ni subjek Yang saya tandakan merah ni subjek. Telah disongsangkan, dia pergi ke belakang. Okay, kejap Okay, telah disongsangkan. Tidak mengubah mana-mana, tidak menambahkan ataupun mengurangkan lah. Dia akan bawa juga pergi ke belakang tersebut. Sebab ni kita nak cari ataupun kita tengok contoh ayat songsang. Ke pusat beli belah. Ke pusat beli belah. Okay, kalau kita nak menentukan sama ada ayat ni songsang ataupun biasa, paling penting kita kena fahamkanlah konteks maksud dia. Jadi mesti akan ada satu penanda yang boleh kita boleh terbalikkan ataupun tidak. Kalau kita tengok pada contoh ayat yang pertama ni, rombongan pelancong itu pergi ke pusat beli belah. Ke pusat beli belah, rombongan pelancong itu pergi. Jadi kita highlightkan kata sendi ke. Ke ni dia mesti selepas kata nama. Atau kata sendi nama mesti selepas kata nama. Itu aturan dia. Tidak boleh ada di depan. Mesti selepas kata nama. Dalam hal ni, tengok yang telah diterbalikkan. Ke pusat beli belah. Kalau ikutkan ni salah lah sebenarnya. Tapi telah disongsangkan. Maksudnya, kita dah tahulah bahawa ini adalah ayat songsang. Yang penyusunan semula maksud dia, kita susunkan balik tetapi tidak mengubah maksud asal. Tetap sama je. Rombongan pelancong tu pergi ke pusat beli belah. Maksud dia memang dorang pergi pusat beli belah lah. Ke pusat beli belah, rombongan pelancong itu pergi. Maksud dia nak terangkan, dia pergi ke tempat tu tapi merujuk kepada siapa. Rombongan pelancong itu pergi. Begitu Okey. Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey. So, kita pergi kedua. Dia gagal dalam peperiksaan itu. Dia gagal dalam peperiksaan itu kerana dia tidak bersedia. Okey. So, kita tengok yang telah diterbalikkan. Kerana dia tidak bersedia, dia gagal dalam peperiksaan itu. Okey. Mesti kalau kaedah saya lah kan, kita mesti mencari satu penanda yang boleh dapat kita tahu sama ada dia diterbalikkan atau disongsangkan maupun ayat biasa. Kalau saya akan tengok pada penggunaan kata sendi nama tu, terutamanya. Yang inilah kerana. Kata sendi nama, awak kena ingat ataupun awak kena tahu bahawa kata sendi nama ni, dia mesti selepas kata nama dalam satu ayat tersebut. Okey? Okey. Begitu juga dengan kata hubung. Jika tidak boleh di depan, mesti selepas kata nama. Ya, mesti selepas kata nama. So saya singkatkan ini je lah. Sama je konsep dia. Dia tak ada formula tertentu, tapi awak kena cari sendirilah. Begitu. So saya dulu pun macam tu jugalah. Saya akan tentukan melalui penggunaan kata tugas. Penggunaan kata tugas. Kata tugas tu yang penting lah untuk dinilaikan sama ada betul atau tidak penggunaan dalam suatu ayat yang kita tuliskan
Itu. Okey. Terusnya perluasan melalui komplementasi. So, apa maksud itu? Okey. Yang ni. Tadi sekejap yang ni. Nanti kalau awak nak, saya akan hantarlah. Okey, kita pergi kepada perluasan. Perluasan ada 4 jenis perluasan. Awak tengok sinilah. Okey. So, saya highlightkan yang perluasan melalui proses komplementasi. Proses komplementasi merujuk kepada penggunaan kata hubung yang menggabungkan sesuatu ayat. Dengan arti kata lain, okey, perluasan ni dia macam kita tambahkanlah. Kita tambahkan lagi huraiannya begitu. Contohnya, dia memberitahu saya. Jadi bolehlah kita bagi tahu dia memberitahu saya. Tapi kita mesti kena bagi tahu sebab kenapa, kan? Walaupun dia betul, tetapi kalau secara peribadi saya, dia tergantunglah begitu sebenarnya. Dia memberitahu saya pasal apa? Dia memberitahu bahawa Izwan sakit. Jadi, komplementasi maksud dia adalah proses penambahan huraian lah selepas suatu ayat. Dengan kata lain, perluasan lah. Menambahkan. Perluasan yang menggunakan bahawa. Lupa saya cakap. Menggunakan perkataan bahawa ataupun kata hubung bahawa. So, kalau komplementasi, okay, dia biasanya akan menggunakan kepada pula bahawa. So, highlightkan ni lah yang ni. Dia macam kita nak menambahkan lah. Menambahkan selepas suatu ayat tersebut. Awak tengok yang ni lah contoh dia. Okey. Jadi, apa yang kita perlu buat setelah kita dah faham konsepnya itu. Jadi, kita balik semula kepada soalan tadi. Kita diminta untuk membina satu ayat. Mesti terdiri daripada penyusunan semula melalui ayat songsang dan perluasan melalui komplementasi. Mesti kena ada dua-dua juga. Tak boleh ada satu. Kalau hanya satu saja terdiri daripada satu proses, maka awak tidak akan dapat markas satu markah ni lah. Ya, awak tidak akan dapat. Okey. Jadi, saya bagikan satu contoh ayat. Okey. Satu contoh ayat Okey. Satu contoh ayat berlari. Okey. Berlari mereka di pantai ketika hujan turun. Okey. Dia telah diterbalikan jadi ayat songsang. Jadi sepatutnya pada ayat asal dia akan jadi ketika hujan turun, berlari mereka di pantai. Oh, sorry. Maksud asal pada ayat yang pertama. Jadi, dia telah diterbalikan menjadi ketika hujan turun, berlari mereka di pantai. Okey, yang ni. Jadi, ayat awal mana-mana je lah yang awak rasa okey. Perluasan melalui komplementasi, okey. Dia boleh ketika hujan turun. Kita boleh buang ketika hujan turun. Ketika hujan turun. Jadi maksud di sini kita nak menambahkan sesuatu huraian selepas satu ayat tersebut. Jadi kalau saya buang ketika hujan turun, dia akan jadi berlari mereka di pantai. Berlari mereka di pantai. Jadi saya dah gugurkan ketika hujan turun. Ya. Okey. Saya tengok pula dekat buku saya. Komplementasi ni kejap sebab nanti saya takut pula saya salah ajarkan. Jadi saya rujuk dulu balik dekat buku saya. Komplementasi. Itulah. Dia mesti ada perkataan bahawa. Perluasan boleh juga berlaku melalui proses komplementasi. Okey.
Komplementasi maksud dia proses memancangkan ayat komplement ke dalam ayat induk. Memancangkan. So kita highlightkan memancangkan. Okey, so saya tandakan sinilah. Okey. 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 Proses proses komplementasi. Komplementasi. Maksud dia adalah proses memancangkan ayat. Memancangkan ayat komplement ke dalam ayat induk. Ayat induk tu maksud dia ayat utama. Dengan arti kata lain, kebiasaannya kalau ayat induk atau ayat utama ni dia mesti terdiri daripada subjek. Subjek tu yang paling penting adalah kita nak mengetahui lah. Dia nak bercerita tentang apa. Contohnya, ayat induk adalah berlari mereka di pantai. Pancangan itu telah dibuat melalui perkataan ketika. Tidak semestinya kena ada bahawa. Dia boleh jadi yang. Sebab di sini dia kata memancangkan. Kalau memancangkan, dia mesti ada perkataan ketika. Dia boleh jadi yang. Dia boleh jadi bahawa. Ya. Okey. Ketika, bahawa, yang. Jadi kalau kita gugurkan perkataan ketika itu, dia akan jadi berlari mereka di pantai. Di mana ia akan membawa kepada ayat induk. Selebihnya dia digugurkan. Sebab itu adalah bahagian predikat. Jadi bahagian induk adalah berlari mereka di pantai. Maksudnya dia nak ceritakanlah mereka berlari di pantai. Dia tidak akan ceritakan di mana, siapa, bila. Ya. Okey. Jadi awak dapat satu markah. Di situ ya. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey. Kita nak mengenal pasti kesalahan kesalahan bahasa. Kita kena tuliskan sebab dan kita kena buat pembetulan kembali. Okey. Okey, di sini kebiasaannya kalau kesalahan-kesalahan ni kan, kesalahan-kesalahan bahasa ni, saya rasa mungkin kita selalu antara yang kita selalu kurang markah di sini adalah apabila kita gagal untuk menjelaskan sebab kesalahan. Sedangkan tengoklah kenapa dia hanya bagi full mark dia berapa? 3. Jadi 3 tu dia membawa maksud kepada 1, 2, 3. Dia akan kira 1 markah. Kebiasaannya ia akan salah jawab tu adalah pada bahagian sebab kesalahan. Kita tahu bahawa benda tu salah, tapi kita tahu benda tu salah, kita boleh betulkan, tapi kita tidak boleh jelaskan sebab kesalahannya. Okey, untuk menjawab soalan seperti ini, okey, antara fokus yang awak perlu kena highlightkan dekat sini untuk menjawab soalan ini adalah yang pertama dari segi morfologi. Morfologi biasanya dia akan sentuh tentang kata-kata tugas. Kata tugas. Kebiasaannya lah. Yang kedua adalah proses penyusunan ayat. Macam tadilah, komplementasi dan sebagainya. Tapi dia tidak akan tanya yang macam itulah, proses-proses penerbitan ayat. Sebab kalau soalan tu dia akan ditanya macam tu, saya rasa memang akan barailah. Maksudnya, kita akan nampak semua ayat tu adalah betul. Tetapi rupa-rupanya, ini adalah proses penerbitan ayat begini. Ini adalah proses penerbitan ayat begini. Macam tu. Kita nampak semua macam betul kan? Tetapi sebenarnya ada yang telah disongsangkan, ada yang telah ditambahkan, ada yang telah dikurangkan dan yang sebagainya lah. Macam tu. Jadi, untuk soalan sebegini, awak kena fokus, ni suggestion saya lah. Awak fokus morfologi, terutamanya kata tugas, dan penulisan ayat, bagian sintaksis, ayat tunggal, ayat majmuk. Lepas tu awak kena menentukan mana satu ayat majmuk, mana satu ayat tunggal. Bagaimana prosesnya. Yang itu sajalah untuk yang setakat yang saya boleh bagilah untuk menjawab nombor soalan yang terakhir ni. Yang kita nak mengenal pasti kan. Okey. Jadi untuk ni kita kena menelaah dua benda ni. Sebab saya tengok kan kebanyakan soalan-soalan terlepas dia banyak bertanyakan tentang kata tugas. Hampir semua lah, bukan semua lah, hampir semua. Dia akan tanya kata tugas dan jangan lupa jugalah kena belajar kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata ganda. Itu pun penting juga sebenarnya. Ya.
Okey. Jadi kita macam mana Okay. Kita analisiskanlah satu persatu. So kita baca sama-sama. Okay, sabar masih ada beberapa minit saja lagi. Perkara yang perkara yang terpenting sekali untuk mencapai satu kejayaan ialah sikap diri sendiri. Okey, pada ayat pertama tidak ada kesalahan lah. Terpenting betul. Terpenting tu adalah betul. Okey. Sebab tu membawa maksud kata kerja yang apa? Maksud dia adalah yang orang kata tu macam mana Tapi tu dia ada maksud dia lah. Dia macam awak kena perlu pentingkanlah benda tu. Awak kena dahulukan macam tu. Jadi terpenting tak ada kesalahan Okay. Orang yang cemerlang mempunyai keinginan yang kuat untuk berjaya dan sudah tentu tidak berputus asa walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Okey. Sekejap Okey, so sini tak ada kesalahannya lah. Okey. Kejap. Saya tengok dulu kenapa jawapannya lain Jika sekiranya mengapa kejadian adalah cuaca. Kejap kenapa dia tak sebut pasal jeroboy? Sekejap saya cuba cek dulu dekat buku. Perkara yang terpenting sekali untuk mencapai kejayaan hidup ialah sikap diri sendiri. Tapi skema ni dia kata, apa ni? Jika sekiranya, adakah jika sekiranya di sini? Tak ada Mengapa kejadian jerbu berulang? Dia tak ada pula jerbu berulang sini. Adalah cuaca. Saya rasa soalan ni dah salah terbit ni. Sebab kalau ikut dalam soalan ni set 1 kan, 39 dia kata jika sekiranya. Kesalahan yang pertama adalah jika sekiranya. Tapi di sini dia tak ada pun dia tulis jika sekiranya. Mengapa kejadian? Mengapa kejadian adalah cuaca. Salah ni. Salah jawapan. Maksud dia tak jawapan ni dia tak relate dengan soalannya. Salah. So kita tak dapat mengenal pasti apakah kesalahan-kesalahan dalam ni. Sebab dalam buku ni lain jawapan dia. Jika sekiranya. Tapi dia tak ada pula jika sekiranya. Mengapa kejadian dia tak pula ada sebut mengapa kejadian. Ni dah salah ni. Dah salah. So kita tak dapat mengenal pasti mana apa jawapan yang betul. Jadi kita abaikanlah nombor 39 ni. Jadi kita dah habis latihan kita pada hari ni. Ni salah ni. Soalan ni dia tak ada jawapan dia. Sebab jawapan ni di dalam buku saya ni dia lain lain jawapannya. Jadi soalan juga mungkin dah lain dah. Jadi kita stop sampai sini, sampai nombor 38. Jadi minta maaf sebab saya telah bagikan awak jawab soalan yang salah. So jawapannya dia akan jadi dia berlainan pula. Minta maaf Jadi sampai setakat ini ada tak apa-apa persoalan ataupun awak punya kekeliruan yang awak nak tanyakan sini. Setakat dari nombor 31 sampai nombor 38. So awak ada soalan? Thumbs up. Okay. So kalau ada soalan boleh je tanya. Tak ada masalah. Oh ya, lagi satu saya rekod sebab saya nak nak simpan lah. Nanti awak boleh rujuk balik lah. Nanti saya akan bagi link lah. Okay, tak ada Alright. Okay, sorry. Okay, jadi kita pun dah tamat kelas kita pada hari ni. Sorry soalan 39 kita terpaksa cancel kan. Dia tak ada jawapan dia sebab saya dapat skema jawapan ni lain daripada soalan dia. Jadi saya harap untuk set 1 ni kita boleh dapat memperoleh ilmu semula daripada yang kita dah lupa-lupa kan. Jadi ingat yang saya dah highlightkan beberapa terutamanya proses penerbitan ayat. Dia tak ada formula tapi kita boleh mencari penentunya. Baru kita boleh dapat tahu dia adalah salah ataupun betul sebenarnya. So kita nampak semua ayat tu dia nampak betul kan. Tapi sebenarnya
ada yang telah diterbalikan, ada yang telah ditambahkan, maupun ada yang telah dikurangkan, begitu. Jadi, kalau tak ada apa-apa, saya pun tak ada apa-apa nak tanya, atau saya boleh nak tanya soalan ni. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Okey, kita akan jumpa lagi, minggu depan baru kita masuklah, kata kerja, okey? Nanti macam biasalah, nanti kita jumpa lagi pada hari Selasa depan. Itu saja untuk saya hari ini. Selamat bercuti, okey? Selamat bercuti dan selamat menghadapi exam ulangan pada akan datang. Itu saja daripada saya. Terima kasih dan selamat malam.